Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita akan teruskan dengan bab yang ketiga iaitu sinaps. Okey, secara umumnya sinaps ni adalah bagaimana kita akan belajar bagaimana di antara neuron dengan neuron dia nak menyampaikan mesej. Dalam banyak kita ni dia ada banyak gila neuron. Di antara neuron dengan neuron macam mana dia nak sampaikan mesej kepada neuron yang lain. Okey, dia nak bercakap ke, dia nak buat gaya badan ke, dia nak hantar WhatsApp ke, dia nak hantar Telegram ke, dia nak hantar email ke. Okey, macam mana neuron dengan neuron ni hantar mesej? Ini kita nak belajar melalui sinaps ataupun transmisi sinaps. Okey. Baik. Neuron dengan neuron yang lain dia tidak berhubung secara fizikal. Kalau tengok dekat gambar rajah yang sebelah ni, dia ada ruang sikit dekat sini. Okay. Antara terminal akson sesuatu neuron dengan neuron yang lain, terdapat satu celah atau ruang yang dinamakan dengan sinaps. Okay. So di antara kat sini dengan sini, dia ada ruang yang kosong ni, nama dia sinaps. Sinaps boleh dikatakan sebagai simpangan antara terminal button pada penghujung cabang akson sesuatu neuron dengan membran soma atau dendrit satu lagi neuron. Okay. Neuron berkomunikasi melalui sinaps ini. Okay. So neuron dengan neuron, bila dia nak bercakap sesama dia tidak berhubung secara fizikal. Maknanya, dia tak bercantum tau. Dia akan ada satu ruang yang kosong yang dipanggil ruang sinaps atau cleft. Dekat ruangan yang kosong itu dia menghantar mesej tersebut. Okay. So, kalau anda perasan tadi saya kata terminal button tu yang macam toge tu kan. Okay. So, ni neuron dengan neuron yang lain. Di antara tu dia ada dipanggil macam terminal button. Terminal button ni saya kata tadi macam toge tu. So sekarang ni bila kita belajar sinaps ni, kita zoom dekat terminal button ni. Kita zoom dekat toge punya ujung ni, kita dapatlah rajah ni. Okay. Di antara toge ni dengan neuron yang baru ni, itu yang kita panggil synaptic cleft ataupun ruang sinaps, dan dekat ruang kosong ni lah ruang berlakunya komunikasi. Okey. Okey. Jadi struktur, kita pergi kepada struktur asas sinaps. Okey. Pertama adalah penghujung akson ataupun terminal button. Okey, so yang macam ni, ini adalah kalau anda tengok yang saya ini adalah terminal button, hujung kepada toge tadi kita zoom. Okey. Hujung kepada toge tu kita zoom. Kita tengok bagaimana dia berhubung dengan neuron yang satu lagi. Okay. So ini terminal button dia. Okay, ni ruang antara neuron, kita panggil synaptic cleft tadi, dan ini bahagian penerima dia. Okay. Okay. Jadi bila akson sampai ke destinasi, maknanya daripada atas ni turun sampai ke destinasi dia, dekat hujung-hujung ni dia akan panggil terminal button. Okay, so ini terminal button So ni dia punya tadi macam hujung toge tu terminal button tu. Dalam terminal button ni dia ada bahan kimia. Bahan kimia yang dikeluarkan hasil daripada keupayaan tindakan neuron. Okey, apa itu keupayaan tindakan neuron? Di nama bahasa Inggeris dia action potential. So anda nak tahu apa itu action potential, anda kena YouTube lah, anda ada type je action potential lah, nanti keluarlah apa itu action potential punya aktiviti, ataupun di bahasa Melayu kita panggil keupayaan tindakan. Jadi terminal dia ada banyak vesikel sinaps berbentuk bulat-bulat kecil. Okay, bulat-bulat kecil ini dalam ini disimpan neurotransmitter. Ni pula cleft, ruang cleft sinaps dekat tengah-tengah ni, dan ruang kosong ni. Ruang antara membran dengan pasca sinaps ni kita panggil pasca sinaps.
Saiznya 120 hingga 200 unit angstrom, dipenuhi oleh bendalih ekstraselular dan mengandungi gentian sinap. Gentian sinap yang menghubungkan membran prasinap dan membran pasca sinap. Okay. Membran pasca sinap yang kat bawah ni, membran pasca sinap kat bawah ni terletak betul-betul bertentangan dengan terminal button. So ni terminal button, ni membran pasca sinap. Ada reseptor yang menerima. Okay, so kat ujung-ujung membran pasca sinap ni dia punya reseptor penerima dia. So dia punya reseptor ni tugas dia terima message. Okay. Selalunya informasi daripada akson sel prasinap dihantar melalui sinap ke dendrit sel pasca sinap. Hubungan ini dikenali sebagai axodendrit. Okay. Ada juga akson yang berhubungan dengan badan sel dan hubungan ini dikenali sebagai aksosomatik. Okey. Transmisi sinap ini adalah 3 perkara asas, iaitu pertama perlepasan bahan neurotransmitter, kedua keupayaan pasca sinap yang terhasil daripada pengaruh neurotransmitter ke atas membran pasca sinap, dan yang ketiga adalah keaktifan neurotransmitter. So transmisi sinap ini kita nak belajar macam saya kata tadi, bagaimana neuron ke neuron yang lain menghantar mesej melalui satu ruangan kosong yang dinamakan sebagai synaptic cleft ataupun ruangan sinap. Okey, sebelum kita teruskan, saya nak anda pause dulu saya punya video dan anda search dekat YouTube dekat atas tu, anda search, anda tulis 2-minute neuroscience synaptic transmission daripada channel Neuroscientifically Challenged. Okay, so anda pause saya punya, anda tengok dulu video 2 minit ini, baru anda faham, baru it makes sense kepada anda. Okay, so anda pause, anda tengok. Okay, sekiranya anda sudah tengok video tadi, anda akan nampak bagaimana tindakan tersebut berlaku, bagaimana dia menghantar mesej. Jadi baru kat sini kita explain. Pertama, perlepasan bahan neurotransmitter. Ini dari sudut teks dia macam mana. Okay. Apabila keupayaan tindakan ataupun action potential yang telah dipolarisasi bergerak ke bawah akson dan kemudian melalui semua cabangnya, ini akan menghasilkan proses dipolarisasi yang cepat pada membran terminal sinap. Vesikel akan melepaskan kandungan ke dalam cleft sinap. Kalau anda tengok tadi, bila dia sampai dekat hujung tu, dia akan lepaskan kandungan yang ada neurotransmitter tadi ke dalam cleft sinap. Okay, so bila dia terlepas dekat cleft sinap tu, dia macam terawang-awang. Ada yang dia ada yang diffuse, ada yang lari, ada yang pusing balik dekat ada yang dekat dekat apa nama itu, ya Allah, bukan satu prasinap. So ada prasinap, ada yang dia jadi bila neurotransmitter dilepaskan, ada yang dia hilang, dia diffuse, ada yang dia pergi balik dekat presynap tadi, kemudian dia jadi recycle balik, ada yang dia berjaya masuk ke pasca sinap. Okay. Jadi vesikel akan dilepaskan kandungan. Jumlah neurotransmitter bergantung kepada kecepatan perubahan keupayaan membran daripada tahap rehat kepada action potential yang memuncak. Iaitu kalau tahap rehat negatif 70 mV kepada action potential punya puncak, dia lebih 50 mV. Okey. Proses eksositosis adalah apabila vesikel sinap akan melekat dan bercantum dengan membran prasinap dan keluarkan kandungan ke dalam cleft sinap. Mula-mula vesikel sinap bergerak ke membran terminal sinap dan bercantum dengannya. Kemudian membran dan vesikel sinap akan berpecah dan neurotransmitter yang terdapat dalam vesikel akan tertumpah ke dalam cleft sinap
membran vertikal akan dikita semula dan digunakan sekali lagi. Okey. Jadi anda dah tengok video tadi bagaimana dia melepaskan neurotransmitter ke klaf sinap dan itu dinamakan proses exositosis. Okay. Kedua adalah keupayaan pasca sinap. Okay. Pasca sinap tadi yang ada penerima yang tadi. Okay. Sebaik saja molekul neurotransmitter dilepaskan ke dalam klaf sinap, molekul ini meresap melalui celah-celah dan mempengaruhi membran pasca sinap. Neurotransmitter akan melekat dan bercantum sementara dengan reseptor. Reseptor adalah penerima mesej tadi di membran pasca sinap. Ketika neurotransmitter dilepaskan, salah satu daripada dua keadaan akan berlaku, sama ada depolarization ataupun hyperpolarization. Kedua ini dikenali sebagai pasca sinap. So, apa itu depolarisasi? Dikenali sebagai keupayaan pasca sinap teruja kerana peningkatan keupayaan tindakan ini di puncak akson. Apa itu hyperpolarisasi? Dikenali sebagai keupayaan pasca sinap terencat kerana akan merencatkan penembakan keupayaan tindakan apabila sampai ke puncak akson. Okay, so ni semua tadi anda dah tengok dekat video tadi. Okay. Pergerakan ion semasa keupayaan pasca sinap teruja. Apabila neurotransmitter menghasilkan keupayaan pasca sinap teruja pada sel pasca sinap, kepekatan ion positif meningkat. Apabila neurotransmitter bercantum dengan tempat-tempat reseptor, lubang kecil membran masuk ke dalam sel dan menjadikan bahagian dalam sel bertambah positif. Ion klorida yang cuba masuk sel tersebut tidak dapat lepas kerana lubang dipagari cas-cas negatif. Cas negatif akan menolak ion klorida dan menarik ion natrium dan kalium yang bercas positif. Okey. Bagaimana pula pergerakan ion semasa keupayaan pasca sinap terencat? Apabila neurotransmitter menghasilkan keupayaan pasca sinap terencat, keadaan dalam sel jadi lebih negatif daripada biasa. Ini menyebabkan lubang-lubang terbuka cukup luas bagi membenarkan kemasukan ion kalium dan klorida tetapi agak kecil untuk ion natrium melepasinya. Apabila neurotransmitter bercantum dengan reseptor, lubang kecil akan membenarkan ion kalium meresap keluar diikuti ion klorida. Hilangnya ion kalium ini menyebabkan hyperpolarisasi. Apabila neurotransmitter dilepaskan oleh sel prasinap, berlaku keupayaan pasca sinap yang teruja dan terencat, kemudian tersebar dengan cepat ke puncak akson dan hasilkan depolarisasi sampai ke takat ambang akson. Jadi untuk memahami dengan lebih lanjut, saya cadangkan anda cari dekat YouTube depolarization dan hyperpolarization. Okay. Ketiga adalah keaktifan neurotransmitter. Penting untuk neurotransmitter yang dilepaskan oleh terminal sinap mempunyai kesan yang singkat ke atas membran pasca sinap. Molekul transmitter tidak harus kekal pada reseptor kerana ini akan menghalang membran pasca sinap mendapat mesej yang baru. Okay? So neurotransmitter ni sendiri bila dia dilepaskan daripada pre-sinap masuk ke synaptic cleft atau ruang sinap tadi dan dia melekat pada reseptor-reseptor penerima mesej tadi, dia tidak akan kekal lama dekat situ. Dia punya sifat molekul transmitter ini dia tak kekal terus, tetapi kalau dia tidak kalau reseptor ni tak berjaya tangkap molekul neurotransmitter ni, dia akan sama ada diffuse atau dia pergi balik kepada pre-sinap tadi. Dia tidak akan melekat dekat situ kerana kalau dia melekat nanti reseptor tu tak dapat nak terima mesej-mesej yang lain. Okey, jadi kerja rumah seterusnya adalah anda terangkan apa itu definisi neurotransmitter dan anda terangkan fungsi neurotransmitter norepinephrine, dopamin dan juga serotonin. Okey, bahagian terakhir dalam topik ini adalah peranan neurotransmitter dalam tingkah laku. Jadi saya akan ambil satu sahaja contoh. Sebab ini sebenarnya adalah anda punya individual assignment. Saya ambil contoh penyakit Parkinson. Antara ciri penyakit ini adalah sukar bergerak secara voluntary, pergerakan lambat, kekakuan otot dan gemetaran.
Sel-sel yang mengandungi dopamin degenerasi mengunjur daripada otak tengah hingga ganglia vessel. Selalunya berlaku di usia tua dan membawa maut. Dan kaedah rawatan ialah memulihkan kekurangan dopamin. Okay. So dopamin ialah salah satu transmitter. So orang-orang yang ada penyakit Parkinson ini mereka mempunyai dopamin yang kurang. Kerana dopamin tidak melepasi halangan darah otak, pesakit perlu mengambil pil LDOPA sebagai pengganti, dan pil ini akan bertukar menjadi dopamin apabila sampai ke otak. Walaupun dengan kaedah perubatan dapat mengurangkan simptom tetapi tidak mungkin dapat menyembuhkan penyakit Parkinson. Okay? So penyakit Parkinson ini kita panggil terminal disease, dia boleh membawa maut, dia degeneration of cells dan dia tidak boleh sembuh. Hasil daripada ubat-ubatan dia ada kesan sampingan seperti muntah, kurang selera, tidak tenteram dan mungkin juga halusinasi atau delusi. Okey, jadi ini semua buku-buku rujukan yang saya guna selain daripada tengok-tengok video. Jadi kalau anda nak mencari buku-buku tersebut, anda boleh cari di sini. Baik, itu sahaja untuk topik sinaps. Kita akan teruskan dengan topik seterusnya, iaitu kita akan belajar pasal otak. So itu sahaja setakat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.